minggu lepas lah sikit. Minggu lepas kita ada paper 1 ni, objektif tahun depan kepada yang masuk darjah 6 tahun depan, darjah 5 tahun ni, tahun depan darjah 6, mereka akan ada penambahan topik baru sikit. Okey, jadi sekarang ni kita nak tengok yang paper 1 ni lah. Ya. Harapkan kawan dah berada pada soalan pertama ni. So, kita nak tengok apakah jawapan mereka ni. So, soalannya dia cakap adalah senaraikan senaraian di bawah menunjukkan beberapa jenis bahan buangan. So, minggu lepas kita belajar bahan buangan itu apa. So, bahan kimia bertoksik, jelaga, ada asap. So, apakah sumber bahan buangan ini? So, pada pendapat korang, apakah sumbernya? Sumbernya punca lah. Siapa yang memulakan benda-benda? Kilang. Setuju ke kilang? Berapa orang setuju dengan Zaki? Jawapannya kilang. Kilang Okey, so ramai bersetuju dengan Zaki kilang. So jawapannya betul, kilang Okey, bahan-bahan bertoksik kimia ni biasanya daripada kilang lah. Okey, seterusnya kita nak masuk soalan yang kedua. Ni mengenai terbiodegradasi kan. Soalannya antara yang berikut yang manakah merupakan bahan buangan yang terbiodegradasi? Okey, nombor 2 guys. A, B, C dan D. Manakah terbiodegradasi? Maksudnya dia boleh diuraikan oleh bakteria. So, jawapannya adalah, Lisha kata adalah B. Okey, good. Okey, tulang, makanan semua boleh terbiodegradasi. Termasuklah kertas. Okey, bagus. Nombor 3. Okey, antara bahan buangan berikut yang manakah tidak terbiodegradasi? Tidak. Okey, apa jawapannya? Manakah yang tidak? Zaki kata A, semua plastik tidak boleh terbiodegradasi. Sebab tu kat Malaysia sekarang ni, plastik kena beli 20 sen sebab nak menggalakkan kita bawa beg sendiri daripada rumah. Ataupun kita gunakan beg kertas. Okey, nombor 4 guys. So, apakah yang akan menyebabkan bahan buangan mereput? Kita tanya apakah yang menyebabkan? Ni. Yang menyebabkan bahan buangan mereput. Okey, nombor 4. Zaki kata mikroorganism. Mikroorganism betul? Kalau dia tanya apakah mikroorganism kita, betul. Cikgu Intan pun betul. Mikroorganism yang menguraikan adalah bakteria. Okey. Bagus. Seterusnya. Apakah maksud bagi bahan buangan terbiodegradasi? Dia nak maksud. Okey. So, apakah? Okey, Zaki kata adalah C. Kawan-kawan lain? Setuju tak? Kawan lain setuju dengan Zaki tak? C. Maksud. Okey. Ingat, terbiodegradasi dia boleh terurai. Jadi jawapan dekat sini kalau ikut, dia boleh mereput. Terurai lah tu. Jawapannya adalah C. Zaki, betul Zaki. Tahniah untuk Zaki. Okay, kita kena bagi tepukan untuk Zaki ni. Okey, next. Seterusnya, kita masuk nombor 6. Okey, nombor 6. Darjah 1 menunjukkan 4 jenis bahan buangan. Okey, susun bahan buangan itu berdasarkan masa yang diambil untuk mereput. Masa yang diambil untuk mereput. Bermula yang paling cepat mereput. Bermula yang paling cepat mereput. Okey, maksudnya paling cepat. Lepas tu kurang. Okey, apa jawapannya? Manakah yang paling cepat dulu? Cuba tengok antara J, K, L, M ni manakah yang paling cepat?
Korang rasa? K yang paling cepat. Betul Zaki. K ni adalah yang paling cepat. Bermaksud K yang pertama. Jadi C dah salah, D dah salah. Yang tinggal A dengan B. Lepas tu tengok yang belakang sekali. Apakah yang paling lambat dia mereput? Kat sini satu J, satu L. Okey, antara J dengan L ni mana lagi cepat? Mana lagi lambat mereput? L lagi lambat mereput kan? Jadi A ni nombor 4. Okey, kalau macam tu soalannya buat begini. Cari yang pertama, cari yang betul satu, lepas tu yang salah kita potong awal-awal dan cari yang belakangnya. Kita bandingkan dia. Boleh? Senang Okey, nombor 2. Okey, sesetengah bahan buangan merepuk di atas tanah. Merepuk di atas tanah. Apakah akan berlaku kepada tanah itu? So, soalannya apakah akan berlaku kepada tanah itu? Zaki kata B Contohnya kalau kita ada najis tai ayam, kita campak ke pokok sebagai baja, lepas tu najis tersebut dia akan mereput. Jadi pereputan tersebut menjadikan tanah kita berbaja subur lah, terutamanya macam makanan-makanan kita. Tapi makanan minyak-minyak jangan letak, mati pokok kan. Makanan yang tak ada minyak lah, tulang ke. Kalau kita dah campur semua sekali dengan minyak yang kotor tu, nak tuang kepada pokok, matilah pokok. Kita kena asingkan dia. Minyak tu kena asingkan dia. So, nombor 7 jawapannya adalah menjadi baja. Tak. Dia tak jadi baja. Dia sebenarnya mensuburkan tanah. Tak semestinya baja. Dia suburkan tanah. Okey, tanah kita menjadi subur lah. Okey. Okey. Alright. Kita tengok nombor 8 pula. So, apakah kebaikan pereputan bahan buangan? Dia nak apakah kebaikan pereputan bahan buangan? Okey, apa baik dia? A kot. Kawan lain? Mengurangkan pencemaran air. Tu je ke? Ingat tadi tanah menjadi semakin subur. Kalau subur, mana yang sesuai? Tanah menjadi semakin subur. Kalau semakin subur, tanah kita banyak nutrien. Nutrien tu maksudnya bahan-bahan untuk pokok-pokok ambil lah sebagai makanan dia. Okey, lagi nombor 9. Mana nombor 9? Ada buah. Okey, hargai bumi kita. Okey, Raja 2 menunjukkan bekas polisterin dan tin yang dibuang oleh orang ramai di suatu kawasan lapang. Ni siapa lah yang buang-buang ni Kita selalu nampak orang buang ni kan, makanan-makanan ni. Tin-tin. Okey, apakah kesannya? Tempat juga azan. Kita lihat sekejap. Sambil-sambil korang jawab ni. Okey, kita lihat azan sekejap Okey. Kita punya azan dah habis. Nombor 9. So, apakah kesannya? Kesan buangan sampah banyak-banyak ni. Okey, Zaki nak cuba Zaki. Nombor 9. Okey, kalau banyak sangat kesannya mungkin nyamuk bertambah ataupun mungkin lalat juga bertambah Okey. Okey, nombor 10 amalan pengurusan buangan. Kita kena mengamalkan pengurusan buangan. Okey, menunjukkan longgokan sampah yang dibuang. So maksudnya ni tak urus ni. Apakah cara terbaik untuk mengguna semula bahan buangan tersebut? Okey, cuba tengok betul-betul. Ada kobes tu, tulang ikan. Okey, korang rasa macam manalah cara terbaik untuk kita mengguna semula? Nombor 10. Bahan buangan makanan. Nombor 9. Nombor 9 tadi jawapannya adalah A, nyamuk. Okey, ni incinerator. Bagus soalan awak. Incinerator ada sini ke?
Oh, okey, incinerator ni. Incinerator ni maksudnya adalah bahan tempat pembakaran sampah. Tempat special pembakaran sampah. Dia bukanlah bakar suka-suka. Dia ada tempat khas macam kilang pembakaran sampah. Adalah suhunya yang tinggi ya. Itu namanya incinerator. Jadi Zaki ni adalah maklumat barulah untuk awak. Awak tulis sikit ni adalah macam tempat pembakaran sampah. Dia macam tempat, dia macam kilang lah. Kilang pembakaran sampah. So, pembakaran ni dia ada filter dia sendirilah. Dia ada penapis dia tersendiri untuk memastikan pembuangannya tu sangat bagus. Okey, boleh kita teruskan lagi? Okey, jadi yang ini jawapannya adalah Zaki kata C, buangan itu dalam tanam bahan buangan tersebut. Okey, tapi dia kata kat sini, apakah cara terbaik untuk menggunakan semula? Menggunakan semula, dia tanya menggunakan semula. Kalau tanam bawah tanah dah tak guna semula Zaki. Apakah yang terbaik untuk mengguna semula? D tu apa? Oh, okey betul. Membuat baja kompos. Korang pun boleh buat sendiri baju kompos. Kalau dia bakar sampah tidak tercemar ke? Tidak. Pembakaran sampah dia macam ni. Kalau incinerator tu dia ada satu kilang. Okey. So dalam kilang tu dia ada satu tempat pembakaran yang besar lah. Jadi benda ni besar sangat. Nanti dia akan masukkan sampah-sampah dalam ni. Lepas tu dia ada penapis dia nanti. Beberapa penapis dia tapis asap. Lepas tu asap ni akan sangat tinggi dan dia akan bebaskan persekitaran. Asap yang dibebaskan sangat bersih. Dia macam bukanlah kita bakar dekat rumah tu asap yang kotor kan. Asap yang bersih kerana dia mempunyai banyak penapis-penapis asap. Macam exhaust lah kononnya. Exhaust motor. Okay, faham tak? So dia bakar dalam kilang lah. Bukan dia bakar macam dekat rumah kita tu terbuka, tak. Jadi kos dia pun sangat mahal. Biasanya incinerator ni kita gunakan untuk bahan-bahan bakaran untuk klinik-klinik, hospital-hospital macam kain yang ada COVID ke, kain yang ada HIV ke kan. Kain-kain yang bahaya, ada darah banyak. Okey, dia bakar dekat sinilah. Macam tu. Okey, lagi kita tengok lagi nombor 11. Okay, apakah cara yang terbaik untuk mengendalikan bahan buangan yang tidak merepuk? Macam contohnya plastik lah. So, macam manakah cara dia? Cara terbaik. Manakah yang terbaik? Dia nak yang terbaik. Contohnya macam tayar. Tayar kereta ke, tayar motor ke kan? Kalau kita nak gunakan dia secara terbaik, macam mana cara dia? Zaki kata C, kawan-kawan lain? Setuju dengan Zaki C ni? Kalau boleh kita mengitar semula, betul? Itu yang terbaik lah kalau boleh. Kalau macam plastik kita isi barang tu, daripada kita beli mana-mana kan. So plastik tu kita kitar semula. Kita semula guna semula ke, ataupun mungkin kita boleh buat bungkus sampah ke, jadi kita guna semula. Okay, bagus. Okey, antara berikut yang manakah merupakan cara pembuangan bahan-bahan buangan yang betul? Cara pembuangan bahan yang betul. So, mana dulu? Okay, kat sini kalau tengok salahnya yang Z kan. Z ni salah kan. Nampak tak? Kalau Z dah salah, mana-mana yang ada Z tu kita potong lah. Macam tu caranya. Jadi yang tinggal sekarang ni A dengan B je. Korang rasa mana satu? W betul tak? Membakar daun-daun kering. Membakarkan tak elok. Okay, jawapannya adalah B. Jadi cara macam tu. Nampaklah sikit nak pilih manakah jawapan yang betul. Okay? Okay, kita teruskan lagi. Okay, nombor 13. Okay, antara berikut yang manakah dapat digunakan untuk membuat baja kompos? Ingat baja kompos ni kita nak buat untuk pertanian. 13.
Okey, korang rasa manakah yang sesuai? D Baja kompos namanya adalah bahan buangan organik. Betul? Contohnya bahan organik tu macam apa ni, tulang ikan, kulit ayam, yang semula jadi So sesuai untuk baja. Okey, antara bahan buangan berikut, manakah boleh dilupuskan dengan cara menimbuskan? Okey, ke dalam tanah. Okey, jawapannya. Cara yang sesuai timbulkan dalam tanah adalah sisa-sisa makanan supaya dia boleh diuraikan oleh mikroorganism. Okey, last one. Kita ada nombor 15. Antara berikut yang manakah merupakan cara yang betul untuk melupuskan bahan domestik? Bahan domestik ni bahan makanan yang kita makan hari-hari itulah. Kan? Pengguna harian lah. Kita plastik sampah, masuk pengguna yang hari-hari kita guna. Apa lagi kita guna? Plastik sampah, kita guna kertas ke, kan bahan-bahan buangan, makanan, pampers anak. So namanya buangan domestik penggunaan dalam kehidupan harian kita. Okey, so agaknya mana satu yang sesuai? Zaki kata D. Betul, buang di tempat pelupusan sampah. Tapi bukan kita yang buang. Yang buang tu adalah lori sampah lah. Kan, kita letak kat depan rumah, nanti lori sampah tu akan ambil. Okey. So, kita dah berjaya menghabiskan 1 sampai 15 dengan jayanya untuk kertas 1. Okey. Lepas ni kita nak masuk yang kertas 2 sikit sebelum kita nak masuk topik baru. Okey, ni kertas kita ni. Ni mengenai terbiodegradasi. Okey. Soalannya ditanya adalah apa yang dimaksudkan dengan bahan buangan terbiodegradasi? Okey, siapa nak jawab? Siapa nak cuba? Apa tu bahan terbiodegradasi? Bahan yang boleh mereput ataupun bahan organik. Tu adalah terbiodegradasi. Dia sama ada boleh mereput ataupun dia adalah bahan organik. So kita boleh katalah bahawa bahan buangan yang terdiri daripada bahan organik. Kita boleh kata bahan buangan. Okey, bahan buangan. Okey. Yang terdiri daripada bahan organik. Okey, seperti sisa makanan, kertas, okey, dan lain-lain. Macam tu. Okey, boleh. Itu maksudnya bahan terbiodegradasi. Dia sama ada bahan organik ataupun kita boleh kata bahawa bahan yang mudah terurai. Okey? Okey, dah salin dah? Haikal? Okey, seterusnya. Sekarang ni kita tengok bahan yang tidak terbiodegradasi. So, terbaliklah. Jadi, dia adalah bahan. Okey, bahan buangan yang tidak dapat direputkan oleh mikroorganisma. Okey, seperti plastik. Okey, dan lain-lain. Apa lagi Plastik, apa lagi? Kaca. Okey, kaca dan lain-lain. Satu contoh pun tak apa. So, tidak boleh direputkan ataupun tidak boleh diuraikan oleh mikroorganism. Betul, Zaki?
Bahan logam betul. Tapi kena beritahulah bahan yang tidak boleh mereput, Zaki. Kalau organik tadi bahan yang boleh mereput. Okey, seterusnya Zaki dah. Okey, antara bahan buangan di atas yang manakah merupakan bahan buangan terbiodegradasi? So, manakah yang terbiodegradasi? Tisu, nasi basi dan juga tuala lama. So, kita ada tisu. Okey. Kita ada nasi basi dan juga tuala lama. Okey dah. Okey dah. Boleh teruskan lagi nombor D. Okey, antara bahan buangan yang manakah merupakan bahan buangan tidak? Okey, kalau tak kat sini, logiknya adalah botol plastik lah. Senang sangat. Okey, soalan yang terakhir E, antara kedua-dua bahan buangan yang manakah adalah mesra alam? Berikan alasan kamu. Kenapa dia adalah mesra alam? Agaknya manakah bahan buangan yang mesra alam? Jadi logiknya dah tentulah bahan buangan terbiodegradasi. Terbiodegradasi. Dia lah yang paling bagus. Betul tak? Okay dah. Kenapa dia bagus? Kerana Allah. Kerana ianya boleh mereput dan mensuburkan ataupun menjadi nutrien ataupun menyuburkan tanah. Macam tu. Boleh mereput dan menyuburkan tanah. Okey. Senang sahaja. Okey. Alright. Okey, kita teruskan lagi. Okey. Seterusnya. Okey. Kita nak tengok pula. Rajah 2.1 menunjukkan dua keadaan di mana bahan-bahan buangan dibuang secara tidak berhemah. Tak hemah tu maksudnya tak bagus lah. Okey. Jadi kat sini aktiviti kilang dan juga aktiviti kilang Q dan juga P. Q ni kita ada asap. Kat sini kita ada air toksik dalam bentuk cecair. Okey. So soalannya adalah, apakah kesan aktiviti P dan Q ke atas alam sekitar? So kita tengok P tu asap banyak mendatangkan pencemaran udara. Senang. Betul. Mana Q adalah pencemaran air. Yang nombor 11 tu sama macam atas ya. Okay, menyebabkan. Okay dah. Soalan yang seterusnya tanya, apakah jenis bahan? Jenis bahan buangan bagi sisa toksik. Jenis bahan apa? Kalau sebut jenis bahan, sama ada terbiodegradasi ataupun tidak terbiodegradasi. Okay, korang rasa toksik ni terbiodegradasi ke tak? Jadi dia adalah bahan buangan yang tidak terbiodegradasi. Dia adalah tidak ya, sebab itu dia sangat tak elok untuk alam sekitar. Okey dah. Okey, kita ada yang terakhir. Kat sini tengok longkang-longkang tersumbat disebabkan sampah-sampah yang banyak. Okey, sian longkang tu.
Soalannya adalah nyatakan dua kesan buruk. Okey. Keadaan longkang ini. Okey, cuba komen sikit yang last soalan ni guys. Dah last dah. So, apakah dua kesan buruk? Okey, cuba komen. Agak pembiakan nyamuk Aedes kata Zaki. Betul? Okey. Menggalakkan pembiakan nyamuk. Okey dah. Pembiakan nyamuk Aedes. Nombor 2, Zaki, apa lagi? Kalau kat badan bandar, longkang tersumbat, apa nak jadi? Parit tersumbat agak-agaknya apa jadi? Menyebabkan banjir kilat. Betul? Menyebabkan banjir kilat. Okey, bagus. Menyebabkan banjir kilat. Okey, tahniah. Korang dah habis dah bab buangan ni. Kita nak masuk nanti sekejap lah Mungkin sekejap lah kot. Kita nak masuk gerhana. Okey, salin dulu. Okey. Kita rehat 2 minit. Nak minum-minum air ke? Nanti nak sambung gerhana pula. Okey, salin. Okey, kita nak masuk gerhana sikit InsyaAllah kita akan masuk gerhana jap. Okey, so apa itu gerhana? Jom tengok. Apa itu gerhana? Okey. So gerhana ni ada dua jenis, sama ada gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Okey, kita baca sikit apa maksud gerhana. So yang pertama kat sini dia bagi tahu bahawa gerhana ialah suatu peristiwa apabila bulan atau matahari kelihatan hilang. So sama ada bulan atau matahari kita tak nampak kan daripada pandangan kita. Okey. Nombor 2, kedudukan matahari, bumi dan bulan adalah segaris ataupun sebaris. Macam inilah sebaris. Nampak tak? Dia sebaris. Okey, seterusnya sifat cahaya menyebabkan berlakunya gerhana ialah cahaya bergerak lurus, cahaya tidak dapat menembusi objek legap. Okey, betul. Okey, kalau kita tengok kat sini gerhana bulan yang kita nampak tu tiap tahun ada, gerhana matahari. Kalau macam ini korang rasa gerhana apa ni? Kalau macam ni gerhana apa ni? Siapa nak cuba jawab? Gerhana bulan. Gerhana bulan. Gerhana bulan. Jadi kat sini sepala ikut tengok tu. So bumi matahari kena pada bumi. Tak nampak lah dia kan. Jadi kat sini nanti jadi warna hitam lah ni. Gelap je kat situ. So jadi bulan tak dipantulkan. Cahaya bulan tak nampak. Jadi tak kenalah. Jadi bulan tu tak dapat memantulkan cahayanya sendiri. Sayanglah. Sayang sangat. Jadi kat sini gerhana bulan berlaku. Matahari tak berlaku sebab matahari kita jumpa cahayanya. Matahari kita nampak cahayanya. Okey, kalau cahaya gerhana matahari, bulan nanti akan beredar sampai kat sini, dia betul-betul tengah sini. Bulan duduk tengah-tengah ni nanti, barulah cahaya tak boleh masuk pada bumi. Jadi bumi pun nampak gelap aja kat sini lah. So dekat situ sahaja nampak gelap mataharinya. Dekat sini je nampak gelap matahari. Dekat lain nampak cahaya matahari. Dan tengah-tengah tu betul-betul dia gelap, tak nampak matahari. Itu namanya gerhana matahari. Jadi kalau gerhana bulan, matahari, gerhana bulan bumi kat tengah, gerhana matahari bulan kat tengah. Okey, boleh macam tu. Gerhana bulan bumi kat tengah, gerhana matahari bulan dekat tengah. Okey, jom kita tengok sikit. Apakah maklumat gerhana ni? Okey, yang pertama,
Gerhana bulan berlaku apabila bumi berada di antara matahari dan bulan sebarisan. Maksudnya bumi ni berada di tengah-tengah lah. Dia duduk tengah-tengah. Okey. Lagi. Tengok sini. Contohnya kat sini. Gerhana bulan. Okey, tak apa. Kita baca dulu. Okey, lagi dia beritahu bahawa bumi menghalang cahaya matahari dari sampai ke bulan, maka terbentuknya bayang-bayang bumi melindungi permukaan bulan. Okey, so hanya berlaku pada waktu malam lah. Sebab bulan tu waktu malam nampak ada kan? So, hanya berlaku pada fasa bulan purnama sahaja. Baru kita nampak. Bulan separuh tak nampak. Berlaku apabila bumi berada di antara matahari dan bulan. Tengah-tengah ya. Nama lainnya adalah tengah-tengah lah ni. Duduk tengah-tengah. Okey, jadi inilah kedudukan gerhana bulan. Jadi yang nampak bulan tu sebenarnya bumi kita dekat sini. Tengah-tengah. Okey, gerhana bulan lama sikit. Gerhana matahari sekejap. Sebab matahari tu besar. Gerhana bulan lama. Jadi kat sini kita nampak So, gerhana bulan separa, gerhana bulan penuh, gerhana bulan separa. Maksudnya kat sini penuh lah ni. Nanti kalau bulan tu dah bergerak sikit, nanti bulan tu akan jadi separa balik. Macam tu lah. Jadi bermula pun di separa, nanti berakhir pun di separa juga. So, tengah-tengah tu namanya gerhana penuh. Inilah nak tunggu ni, gerhana penuh. Masing-masing nak ambil gambar kan. Gerhana penuh. Siapa yang pernah tengok gerhana? Zaki pernah tengok tak gerhana bulan? Ataupun tak pernah tengok gerhana? Sekali pun tak pernah tengok. Dalam internet je, yang Ria takkan Ria tak pernah tengok Zaki. Cikgu Intan pernah tengok Cikgu Intan? Gerhana. Oh, Zaki tak pernah tengok je. Nanti kalau ada nanti tengok dekat luar ya, malam-malam keluar kejap tengok. Baru Ria sikit. Okey, tengok pula gerhana matahari. Gerhana matahari. So, bulan dekat tengah. Nampak yang hitam tu, itulah yang tempat situ, siapa yang tinggal dekat situ, tu namanya gerhana matahari penuh. Gerhana matahari penuh dekat situ. Okey. Gerhana matahari penuh. Jadi, gerhana matahari dia sekejap lah berbanding matahari. Okey, ini kan banyak ni. Gerhana matahari separa, gerhana matahari penuh. Tapi penuh dia pun, disebabkan dia besar, jadi kat luar-luar tu masih lagi nampak sinar-sinar dia sikit-sikit. Macam tu. Kalau bulan betul-betul gelap lah. Matahari sebab dia besar, nampak sikit macam bentuk cincin. Kan, cincin namanya. Gerhana matahari penuh. Lepas tu dia kembali separa semula dan kembali terang seperti biasa. Okay, zaman-zaman dulu, kalau orang-orang yang tinggal kat gua, disembah lah ni. Dia anggap sebagai benda-benda aneh dan dia sembah zaman-zaman Mesopotamia dulu kan. Okey. Seterusnya tengok apa dah maklumat-maklumat yang ada kat sini. So dia bagi tahu bahawa gerhana matahari berlaku apabila bulan berada di antara matahari dan bumi. Jadi bulan dekat tengah-tengah. Ya, bulan dekat tengah-tengah. Okey. So bulan menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bumi, betul? Bayang-bayang bulan melindungi bumi. So kat hitam tu namanya adalah bayang-bayang bulan. Ni ada ni bayang-bayang bulan. Hitam tu kan. Okey, jadi maklumat kat sini kita tahu bahawa hanya berlaku pada waktu siang. Sebab matahari kita nampak siang. Lagi permukaan bumi yang terlindung menjadi gelap. Sebahagian kecil je lah. Kalau kita duduk dekat atas ini, kita masih lagi nampak matahari. Mungkin sikit lah. Kan? Lagi berlaku apabila bulan berada di antara matahari dan bumi. So, bulan berada tengah-tengah. Okey. Senang. Gerhana senang je. Dah habis. So, kita nak baca sikit dia punya soalan-soalan kebat. Kita nak bercerita sikit mengenai soalan-soalan kebat. Besar ni. Besarkan sikit supaya nampak. Dah habis dah? Boleh besar lagi?
Dah habis dah. Okey, yang pertama info dia adalah kawasan gelap ataupun penuh, namanya kawasan gelap penuh ataupun namanya umbra. Kawasan gelap penuh ataupun namanya umbra ialah kawasan yang dihalangi sepenuhnya daripada cahaya matahari. Kawasan gelap separa penumbra, penumbra ni separuh. Kita nampak lagi cahaya. Umbra ni maksudnya penuh gelap. Okey, penumbra ialah kawasan yang dihalang oleh sebahagian sahaja daripada cahaya matahari. Tu awak dapat info barulah. Okey, kalau gelap penuh, nama lainnya adalah umbra. Kalau tak penuh, namanya penumbra. Okey? Okey. Lagi. Bulan tidak kelihatan gelap semasa gerhana bulan penuh, tetapi bulan berwarna perang kemerahan. Ini adalah kesan serakan dan pembiasakan cahaya apabila cahaya matahari melalui atmosfera. So, nanti bulan tu kita nampak merah-merah juga. Tapi dengan mata tak nampak, dengan teleskop kita nampak. Okey, kesan ini jelas diperhatikan semasa matahari terbit daripada matahari dan terbenam. Okey. Okey, soalan kebat. Mengapakah gerhana bulan hanya berlaku semasa fasa bulan purnama sahaja? Kalau dia tanya soalan macam ni lah. Kenapa berlaku hanya bulan penuh aja? So, jawapannya adalah bumi akan berada di antara matahari dan bulan semasa bulan purnama sahaja. So, tu jawapannya. So, bumi akan berada di antara matahari dan bulan. So, maksudnya bumi berada di tengah-tengah. Okay, pada masa tu saja dia boleh jadi masa fasa penuh. Okey, seterusnya. Adakah planet lain juga mengalami fenomena gerhana matahari ini ataupun gerhana bulan? So, tanya. Kalau ya, kenapa? So, jawapannya adalah planet lain juga akan mengalami gerhana, ya. Planet Zuhal, Marikh dan sebagainya juga mengalami benda yang sama, guys. Okey, mempunyai satelit semula jadi kerana ianya mempunyai apa itu satelit semula jadi? Siapa tahu? Planet lain mempunyai satelit semula jadi. Apa itu satelit semula jadi? Siapa ingat lagi? Ya, satelit semula jadi tu seperti bulan. Setengah-setengah planet tu dia ada mungkin sampai 3 bulan. Kalau kita ni 1 bulan je kan. Ada setengah planet tu ada bulannya lebih daripada 1. Cantiklah kot. Kan? Jupiter dan sebagainya ada banyak bulan. Okey, lagi apa lagi? Mengapakah tempoh kejadian gerhana bulan adalah lebih lama daripada gerhana matahari? Kenapa bulan lebih lama daripada matahari? Okey, ini kerana bayang-bayang bumi adalah lebih besar berbanding bulan. Bumi lagi besar. Kalau katakan matahari lagi besar dari bumi. Sebab tu matahari kecil, matahari sekejap je gerhana dia. Sebab matahari tu besar. Bulan ni kecil, jadi dia lambat. Untuk dia bergerak, jadi dia lambatlah gerhana tu. Jadi kita boleh tengok gerhana bulan tu lebih lama berbanding matahari. Matahari sekejap sahaja. Okey, itulah sedikit mengenai gerhana. Nanti minggu depan lah kita akan buat latihan dia. Seminggu ni tak sempat. Okey, siapa dah pernah pergi ke balai cerap untuk mencerap